Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini, hari Selasa, kurang lebih insya-Allah 3 hari lagi untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mendoakan pada semua sahabat yang menonton pada pagi ini, yang bersama terus dalam keadaan sehat walafiat, insya-Allah. Faiz Helmi, Kak Syahaliza daripada Perlis, kemudian Kak Farida Yusof, Zarina Yahya, terima kasih Faiz mendoakan. Kak Ruslina Mak Lasim, Kak Faridah nak share dulu, boleh, tak ada masalah. Mahyun pula dah, Mahsun, terima kasih. Kak Salma Purnama Hijau, Umu Abu Hurairah Bandar Jengka clear, alhamdulillah. Ahmad Safri, terima kasih. Kak Faridah Batu Kikir Jambatan Borsi. Pak Ya, terima kasih Pak Ya, Bagan Datuk, orang kuat Bagan Datuk. Fura, Fura ini masuk
salam dekat ayah Hurah, dengan kekanda Wati, insya-Allah. Kak Rahani, awal yang ini Kak Rahani Simpang Pulai, Ahmad Safri Senawang, Fauziah Syahbudin Gombak. Gombak ni orang kampung bah. Habibah Abdullah, kasih bin Salman Batu Gajah Perak, clear. Azhar Ahmad, Waalaikumsalam, Dengkil, clear. Semoga dimudahkan segala urusan dunia akhirat, amin. Fatimah Wati, terima kasih. Maimanah, Kak Maimanah, Waalaikumsalam. Terima kasih pura mendoakan Ustaz dan keluarga. Sama-samalah kita doa mendoakan, khususnya dalam musim-musim yang sebeginilah. Terima kasih Syekh Jasin Melaka, clear. Amar Ahmad, alright. So sahabat sekalian, teruskan share, teruskan menonton, teruskan memberi komen. Dan tadi saya dah tanya dah, tapi saya rasa insya-Allah okey kot suara dengan audio lah. Pasal hari ni saya try satu apps, jadi tu yang saya tanya tu kan, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terima kasih juga pada Ahmad Ahmad tadi, Jasin Melaka, orang Melaka ramai, Nur Safarah Kedah, Bazid Moa Kuala Kedah. Ada geng Kuala Kedah ni, tempat ni Bot Langkawi. Faizah Abdul Rahman, terima kasih. Fatimah Mak Jusur Jertih, clear. Pucung, clear. Sulilia Arzani Perlih, clear. Geng Harum Manis banyak. Nur Safarah Sungai Petani, alhamdulillah. Basirah Syarif Jawi Pulau Pinang, alright. Baik, terima kasih. InsyaAllah nanti kita intai-intai balik komen-komen dan sapaan sahabat-sahabat sekalian, insyaAllah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, insyaAllah pada pagi ini seperti mana biasa saya akan bersiaran seperti mana yang saya maklumkan semalam. Terima kasih juga Kak Nirma Nasir daripada Singapura. Mudah-mudahan Kak Nirma dan family sihatlah, insya-Allah, dan dipermudahkan segala urusan dan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dan untuk kita semua juga, insya-Allah. Terima kasih Habibah, loud and clear. Okey. Baik, sahabat sekalian, seperti mana yang saya wawarkan semalam, sebenarnya hari ini saya ada 3 kuliah sebenarnya, 3 live lah. Pagi ni pukul 8 macam biasa, insya-Allah saya akan berhenti pukul 9 untuk ambil nyawa sekejap, dan pukul 10 sampai pukul 11 saya akan sambung di audio kuliah juga, insya-Allah. Kita akan sambung pengajian kitab Al-Azkar daripada Muslimat Subanjaya, insya-Allah. Itu siapa nak join nanti boleh join lah pukul 10. Dan satu lagi yang tu saya akan sharekan link dia dekat Facebook personal saya lah pukul 5 petang nanti. Tapi itu kuliah pendek je. Dipanggil kulim lah, bukan kulim Kedah tu, kuliah 5 minit, atau dipanggil kulim. Terima kasih Kak Rohani Abu Bakar, Nilai, Nuhayati Ibrahim, Bougainvillea Ipoh, Kelia Langkapi Sejahtera, terima kasih. Aminin Comel, Kuala Muda Kedah, Hariyati Sin, dan juga tidak ketinggalan kita punya Datin Rabi'atun. Apa khabar Kak Tun? Sekejap Kak Tun pukul 10 kita jumpa lagi nah. Sekejap pukul 10 kuliah Al-Falah pula, Muslimat. Baik, sahabat sekalian, semalam kita dah bincang tentang ayat 102 Ali Imran kan, semalam.
Jadi hari ini saya nak menyambung huraian itu, dan saya nak bacakan minta maaf suara bismillah. Saya nak bacakan satu hadis yang berkait dengan cerita semalam tu lah. Hadis ini diceritakan dalam kitab Sahih Muslim. Pagi ni kita tengok sikit satu hadis daripada Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni, sahabat sekalian, sebelum kita baca hadis ni, Abu Hurairah ni sebenarnya dia salah seorang sahabat Nabi yang disebut paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia sahabat Nabi yang dikatakan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Oh, dah tinjan ada Kak Tun. Tak apalah, itu kan doa. Biarlah ramai-ramai nak murid saya jadi datin nak. Ustaz nak jadi datuk ni ulang tahun gini. Jadi insya-Allah doa. Abu Hurairah ni sahabat sekalian, dia walaupun dia paling banyak lah, dia katakan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pernah disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, tidak adalah manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi selain daripada Abu Hurairah. Itu Imam Syafi'i sebut. Walhal, ni cuba kita tengoklah, kita ambil sikit semangat Abu Hurairah. Walhal Abu Hurairah ni dia di antara sahabat Nabi yang lewat memeluk Islam. Dia memeluk Islam tahun ke-7 tahun ke-7 hijrah. Maknanya dah hijrah dah ke Madinah, tahun ke-7 selepas dah, maknanya dah 7 tahun dah Nabi hijrah, barulah Abu Hurairah memeluk Islam. Dan Rasulullah pula wafat 11 hijrah. Ingat tu tahun dia tu kan, Nabi wafat tahun ke-11 hijrah, Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7. Bermakna kalau bahasa mudahnya, dia sempat hidup Islam dengan Nabi 4 tahun je. Ibaratnya gitulah lah, bahasa mudah mempanggil sefer matematik dia, macam itulah. Sefer matematiknya, Abu Hurairah sempat bersama Nabi dalam Islamnya ialah 4 tahun saja. Sebab dia masuk Islam tahun ke-7, Nabi wafat tahun ke-11, 4 tahun je lah kan? Tapi cuba bayang macam mana dalam masa 4 tahun tu Abu Hurairah boleh pulun kan, maknanya mengaji betul-betul dengan Rasulullah, kuat hafalan dia, Nabi mendoakan dia dengan kebaikan, dan akhirnya banyak hadis yang kita baca beribu-ribu ni semua an Abi Hurairah. Maknanya kalau orang Islam tak pernah dengar nama Abu Hurairah ni, kira teruk kan, kira koman sepana lah, tak teruk benar lah, sampai tak kenal pula Abu Hurairah radhiyallahu an, wal'iyazubillah. Baik, cuba kita tengok siapa lagi kita baca komen tu lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum thalathan qila wa qala wa kathratu su'al wa idha'atal mal. Cantik hadis ni, memang best. Siapa yang dengar pagi ni memang beruntung. Tak apa Muzakir, no problem, share, tak payah minta izin kan. Benda baik ni kita share aje, insya-Allah. Diizinkan. Kalau tak izin pun benda baik tak. Tak apa, memang kuliah saya nak share ke, nak buatlah apa pun yang elok-elok dah. Tak ada masalah. Thank you Muzakir Surah Adin. Baik, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, sesungguhnya Allah meredai kalian, Allah redha dengan kita dalam 3 benda, dalam 3 perkara, dan Allah membenci kita dalam 3 perkara yang lain. Terima kasih Kak Tun, catat nota sikit Abu Hurairah. Baik, pagi ni kita nak tengok ada 3 benda yang kalau kita buat Allah redha, dan ada 3 benda yang kalau manusia buat Allah murka. Main-main tu saya kata, siapa yang dengar pagi ni, alhamdulillah lah, rezeki lah, rezeki kita. So kita sekarang ni, sahabat sekalian, dalam hidup kita ni, kita nak cari redha Allah. Kita nak mencari keredaan daripada Allah. Allahu Akbar. Beruntung pun ada, bertuah pun ada. Memang bertuah betul Kak Zah. Taman bertuah. Jadi kita nak cari redha Allah, bukan redha manusia. Redha manusia ni, sahabat sekalian, kita tak payah cari lah, pasal takkan dapat punya. Takkan dapat 100%. Takkan dapat 100%, takkan dapat. Ada je tak puas hati dia tak. Kita nak orang suka kat kita, memang tak ada. Mesti ada orang menyampah, mesti ada orang benci, mesti ada orang tak puas hati tak, mesti ada orang macam-macam lah. Kan, kita panggil, kita AJK masjid kan, panggil Ustaz A ceramah, ada je orang tak puas hati. Nak dapat redha manusia tu kan, ada je tak puas hati lah. Pasal apa panggil Ustaz ni, tak panggil Ustaz ni, tak puas hati. Payah nak dapat redha manusia, jadi tak payah carilah. Yang kita nak kena cari adalah redha daripada Allah Ta'ala. Yang kita nak cari ialah redha Allah. Itu yang paling penting, itu yang paling mustahak. Kita nak mencari keredaan daripada Allah. Ini yang kita nak tengok pagi ni kan, kita nak cari redha daripada Allah. Baik, apa dia 3 benda sahabat sekalian yang kalau kita buat Allah akan redha dengan kita? Apa untungnya bila Allah redha? Jawapan dia syurga. Itu saja. Bila Allah dah redha, jawapan dia syurga. Tak ada cakap banyak punya. Sebab sekarang ni kita nak cuba dalam hidup nak mendapatkan redha daripada Allah. Sebab bila Allah redha, jiwa kita jadi tenang. Bila Allah redha, urusan kita selesai. Bila Allah redha, dada kita lapang. Berapa ramai orang yang sempit dada. Zaman PKP ni lagi dia sempit. Sepatutnya masa PKP ni kita belajarlah belajarlah berlapang dada tak, bersyukur. Terima kasih bos audio kuliah. Hari ni kita tukar setting sikit bos. Sorry bos, sempena PKP. Kan, cuma logo tu dia terlindung lah sikit lah. Nanti kita adjust belah kanan pula. Belah mana? Belah kiri silap setting pula pagi ni. Tak apalah, saya budak baru belajar lah.
Terima kasih Bang Nasir, terima kasih. Baik, sahabat sekalian, apa benda yang kita nak cari ni, macam mana nak dapat redha Allah? Sebab bila Allah redha, kita akan tenang jiwa, kita akan sihat, kita akan lapang dada kita jadi tenang. Jangan buat main. Ketenangan ni, saya sebut banyak kali, ketenangan ni, ini anugerah Allah. Ini anugerah ni, bukan boleh main beli-beli kat kedai, kan? Boleh pergi kedai, farmasi. Nak apa encik? Dek bagi pil tenang 3 biji. Boleh beli tak? Boleh. Pil tenang. Ada orang makan pil, kan? Pil tenang dia panggil. Tapi berapa lama tenang? Kan? Masa dia serabut, dia telan 2 biji, tenang lah. Besok pagi bangkit, tenang tak? Dah serabut balik, kan? Jadi ketenangan ni anugerah Allah. Jangan main-main. Belum tentu orang yang duduk di Dun tenang, dia tenang. Kan? Dun tenang ni dekat mana? Dekat Johor lah. Cikgu Mala, Cikgu Nirmala. Jadi itu tenang tak? Nama dia Dun Tenang, tapi belum tentu tenang lagi, kan? Entah yang duduk di Felda Sungai Buaya lebih tenang. Walaupun nama dia Sungai Buaya, kan? Itu contoh. Baik, macam mana nak dapat ketenangan Allah, redha daripada Allah? Yang pertama, Allah kata, apabila kalian atau kamu beribadah kepadanya dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu jua pun. Nak dapat redha Allah, kita kena beribadah pada dia dalam masa yang sama. Jangan menyengutukan Allah. Jangan menyengutukan Allah. Menyengutu ni apa? Syirik. Melakukan syirik, bid'ah yang sesat, kemudian fahaman khurafat, fahaman tahyul, fahaman yang kadang-kadang menggunakan logik akal semata-mata, ataupun macam-macam, kan? So poin kita sekarang ni, kita nak dapat redha Allah, caranya ialah buat ibadah. Ibadah ni Masya Allah, sahabat sekalian, kan? Macam-macam. Ibadah yang wajib kena buat. Arab kata la budda, tidak boleh tidak, mesti kena buat. Puasa wajib Ramadan 3-4 hari lagi insya-Allah, amin. Solat fardu itu wajib, kena buat. Zakat fitrah itu wajib, kena buat. Itu sedang dalam perbincangan lagi pasal zakat fitrah tahun ni, bagaimana kaedah pembayaran. Itu bawa bertenang dulu, jangan kelang kabut, kan? Bawa bertenang. Itu nanti Datuk Sahibul Fadilah Menteri Agama kita akan uruskan, jangan risau. Bawa bertenang, tugas kita bayar aja, kan? Bawa bertenang dulu. Jadi benda-benda wajib ni tak boleh tidak, kena buat. Semayang wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, pergi haji yang wajib dengan syarat mampu apa semualah. Menjaga aurat, taat pada suami, macam-macam lah. Itu wajib. Satu lagi saya dah sebut dulu, dipanggil apa tu? Ibadah sunat. Ibadah sunat ni orang Australia lambat masuk berkebun dulu. Tak ada masalah. Berkebun, berbakti pada tanah, insya-Allah. Betul tu Pak Din. Demo ni kadang-kadang serabut, kelang kabut dia buatnya tak RM7 aja, tapi dia punya wahara dia tu buat tenang. Tapi baguslah, kelang kabut pada benda baik tu bagus. Ada pula orang buat melawak pula semalam lah. Puasa Ramadan tahun ini 7 hari saja. Jangan buat melawak gitu.
baki disambung bulan Mei, memanglah tak usah buat melawak begitu dah. Dia puasa Ramadan ni kok mana pun tetap sebulan. Sebulan dia sama ada 29 atau 30 hari. Itu nanti bab Ramadan kita bincang. Baik, yang pertama Allah pesan tadi, Nabi pesan nak dapat redha Allah kena jaga ibadah, kemudian jangan mensyirikkan Allah. Terima kasih Zulkifli Mahdi, tolong catat kan. Nak dapat redha Allah ni dia kena buat gitu, jaga ibadah. Hari ni berapa ramai orang tak jaga ibadah? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita tak kata kita bagus tak, tapi dalam PKP pun hang tak semayang. Apa cerita ni tak? Dalam PKP pun tak nak solat juga, apa nak jadi kita ni? Dalam orang kata masa yang sangat banyak terluang ni pun tak boleh semayang, apa kita nak cakap? Saya rasa tarawih harus dah tak semayang tak? Dah, kalau semayang fardu pun tak buat, tarawih ada harapan? Memang tak ada lah. Orang kata berani kerat jari tak? Memang tak lah jawabnya. Yang fardu pun hang tak buat kan? Macam mana lah yang sunat-sunat tu lah. Allahu Akbar. Ustaz Alim Din, jangan macam-macam. Ustaz Alim pagi ni ada live pukul 10. Ustaz Alim Din selalu pukul 10 dia live tak? Bagus ke kuliah Ustaz Alim Din? Bukan bagus juga, memang bagus kan. Tapi janganlah mengacau kat sini Ustaz Alim. Malulah ai kan. Salim. Alright. Beras macam ni okey. Toki beras ni Ustaz Alim Din. Siapa nak order beras boleh kontak Ustaz Alim Din untuk program ni lah, sumbangan dan sebagainya, insya-Allah. Baik, yang pertama tadi jaga ibadah, kemudian jangan syirik. Syirik ni orang Melayu kata menyengutukan Allah, menduakan Allah, meletakkan ada sesuatu yang sepadan dengan Allah. Itu saya tak nak hurai panjang-panjang syirik ni sebab masa kita sangat terhad kan, seperti mana yang saya sebut tadi. So kita lajukan sikit, maknanya yang pertama jaga ibadah, sembah Allah elok-elok dan jangan syirik pada dia. Itu nombor satu, cara kita nak dapat redha Allah. Yang kedua, Nabi pesan hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Pegang teguh dengan tali Allah, pegang teguh dengan tali Allah. Nampak tali Allah ni apa? Al-Quran, termasuk kata ulama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dipanggil hablum minallah. Nabi kata nak dapat redha Allah kena pegang dengan tali Allah, pegang dengan Quran. Ya Allah ya Karim, sahabat sekalian, saya dah bincang banyak kali, saya dah sebut satu-satunya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal dengan kita, yang masih ada dengan kita, ialah Al-Quran. Mukjizat lain tak ada dah. Maknanya tak ada tu kita tak pernah nampak, kita dengar cerita saja, kita tak pernah tengok Nabi belah bulan, kita tak pernah tengok celah jari Nabi keluar air, kita tak pernah tengok pokok yang bercakap dengan Nabi, pokok dengar arahan Nabi. Satu hari Nabi duduk depan sahabat dia, Nabi panggil pokok tu berjalan datang ke Nabi, pokok kurma. Bergerak-gerak pokok kurma tu, berjalan loncat-loncat ke Nabi lah. Lepas tu Nabi kata pi balik, duduk tempat kamu tu. Patah balik. Itu mukjizat kan, macam-macam. Pernah tengok itu, kita dengar je kan, dengar je ustaz cerita, yang ustaz yang cerita pun tak pernah tengok juga sebenarnya. Kan, itu mukjizat lah. Tapi Quran masih ada. So kita nak dapat redha Allah, Allahu Akbar, bacalah Quran, belajarlah Quran. Dalam Facebook Live ni saya percaya ramai sangat, banyak ustaz-ustaz yang buat live pasal Quran. Saya tengok Ustaz Awis Korni, lepas tu ramai lah, saya pun ada
tengok-tengok melintas dekat wall kita kan, dengan ustazahnya, dengan ustaznya, dengan akademi Qurannya, dengan macam-macam jenis, pusat-pusat tahfiznya bagus. Dan tolong Ramadan ni tambah pula PKP, dah tak ada kerja. Maksud tak ada kerja ni, tak adalah kerja rasmi yang biasa kita ulang-alik ke pejabat, ke sekolah, macam kami berceramah di luar sana kemari, tak ada. Kalau Selangor sampai 31 Mei berkicap sampai raya tak boleh kuliah di surau masjid. Sembahyang raya pun tahun ni di rumah aja kan. Ada orang kata, Allah Ustaz, sembahyang raya kat rumah macam tak beraya Ustaz. Alamak, poyo kau ni kan. Relax subuh kau tak sembahyang, tak ada benda tak. Tiba-tiba sembahyang raya kat rumah kecoh tak. Relax Rozinis, Ustaz, baca Quran walaupun tak faham masih diberi pahala? Ya, baca Quran ni dia special. Dengar baik tak? Ini kita share. Saya sebut banyak kali dah benda ni. Baca Quran ni, baca saja dapat pahala, baca faham dapat pahala, baca tak faham ustaz ni mengata kat aku ni, dah mengata kat saya sendiri kan. Ada orang baca je, bis saja dapat pahala lah, bismillah kan. Lepas tu faham dapat pahala, baca tak faham dapat pahala, baca ada wuduk dapat pahala lagi, baca tak ada wuduk pun dapat pahala juga, pahala membaca. Baca pegang Quran sambil tengok Quran dapat pahala, pahala menengok. Orang yang baca macam hafiz kan, baca tengok dinding, dia dapat pahala baca dan pahala menghafal. Pahala tengok Quran tak dapat. Nampak? Sebab itu Quran ni sebaik-baik kata ulama. Contoh pegang mushaf. Ini bukan mushaf lah, ini tafsir. Contoh dia gitulah, buka baca, pegang kitab tu, ada semayang, kan banyak pahala tu. Pahala pegang Quran, pahala tengok Quran, pahala ada wuduk, pahala bacaan, kan banyak tu. Biar kita ni cerdik buat ibadah, biar orang kata sekali buat tapi package pahala kita kaut semua sekali ya. Itu insya-Allah. Dan lagi hebat, Nabi kata orang yang baca betul dapat pahala, yang baca salah pun dapat pahala. Yang baca merangkak pun dapat pahala. Dia baca merangkak kan, dia baca merangkak-rangkak lah. Saya pun tak erti macam ni. Bukan dia baca sambil dia merangkak, itu biawak itu komodo. Dah, ini dia baca dalam keadaan dia mungkin tergagap-gagap, tersilap baris. Nabi kata lagi hebat tu dapat dua pahala. Satu pahala dia membaca, satu pahala dia berusaha nak membaca. Dia tergagap-gagap tu kan, dia mengangkat-angkat tu. Yang memang. Jadi sebab itu saya nak pesan, Ramadan dipanggil Syahrul Quran. Bacalah Quran. Ada orang tanya saya dalam WhatsApp, kan, dalam WhatsApp dia tanya, Ustaz, boleh tak, kan dalam WhatsApp group ni kita buat grup, kita ada grup family, grup kawan, grup wahara, grup hantu raya, semua ada kan dalam WhatsApp tu. Jadi boleh tak Ustaz, sempena Ramadan ni kita buat tadarus online? Maksud dia, kita ada 30 orang dalam grup tu, seorang ambil sejuzuk. Hari ni saya juzuk 1, besok saya ubah, saya juzuk 2 pula. Boleh tak Ustaz buat macam tu? Dia kira macam tadarus juga ke? Jawapan dia, kalau tanya boleh ke tidak, boleh lah, baguslah. Biar kita hidupkan kita punya grup WhatsApp tu. Cuma yang dikatakan betul-betul bertadarus itu macam yang Rasulullah buat dengan Jibril. Dalam riwayat menyebut, Nabi bagi tahu, aku ni setiap kali Ramadan aku bertadarus dengan Jibril. Nampak? Nur Rati baru nak tanya, kan saya dah kata saya ni cik belagak tu.
Dah, saya tahu masalah tu memang kadang-kadang terfikir dalam kepala kan, sebab dah canggih, nikah pun online. Jangan buat main. Jadi kepada ibu-ibu dalam yang menonton ni kan, awasilah. Kalau suami kita macam ni tak, pakai baju Melayu segak ni, kopiah apa tu, menghadap laptop, intai-intai tengok dia main game ke, dia tengah online pernikahan ke apa, dia tahu tak. Baik, betul, tak betul laki tu saya nak sebut tu. Nabi kata setiap kali Ramadan, malam Ramadan, aku tadarus dengan Jibril. Tadarus maknanya satu orang baca, satu orang semak. Maknanya Nabi baca, Jibril semak, Jibril baca, Nabi semak, Nabi baca, Jibril semak. Itu nama dia tadarus. Lepas tu ada pula kita jumpa kan, pas haji Ramadan ni tak tadarus. Saya ustaz, level saya tadarus dengan Jibril ustaz. Kepala otak hang dah agak-agak tengok muka kat cermin tu, Jibril ni entah kenal ke tidak kita kan, tak salah mengarut sangat, baca je lah. Pak Din, takut tu kita serah pada KTB Baik sahabat sekalian, itu baru nama dia tadarus. Ustaz Nazri Ahmad, orang Tok Imam Jurunikah, baru sebut bab jurunikah je keluar Tok Imam terus. Baru sebut nikah online. Ustaz Nazri, Selangor macam mana? Okey lah nikah. Jadi sahabat sekalian, itu baru tadarus. Maknanya satu orang baca, seorang lagi dengar dan semak. Masalah bila kita buat grup-grup dalam WhatsApp group apa semua ni, boleh lah, tapi tak adalah orang nak menyemaknya kan. Sekadar orang kata boleh baca sajalah. Tak apa, itu pun bagus daripada tak buat langsung. Macam tu tak? Daripada tak buat langsung, itu baguslah. Jadi sebab itu sahabat sekalian, itu nombor satu. Saya ni lama ni kan, pukul 9 saya nak kena berhenti ni, pasal pukul 10 ada satu kuliah lagi kan. Okey, clear. Ishak Samad, thank you watching. Kak Robi, bahaya nikah online. Memang bahaya. Terima kasih semua yang komen-komen, saya tak sempat baca ni kan. Banyak ni. Mariam Hashim, alhamdulillah, terima kasih. Rozinis, Ana Cekpa, Zulkifli Daud, halalkan segala ilmu insya-Allah sama-sama kita insya-Allah. Ustaz Alimdin tadi, terima kasih Ustaz. Zulkifli, Mahdi, Pak Din, Kak Maimanah, alright, Syazwan, Mai dua pupu Syazwan. Lambat masuk pasal apa? Kan ada kerja lah tu dah. Firdaus Yahya, Hamiza Komsi, sedap nama. Prasid Samtam, Thailand bah. Okey, thank you. Safriza Kabir, sahabat mengaji, terima kasih sahabat. Ustaz Nazri jangan alamak sangat. Kak Latifah Omar, terima kasih. Abu Hassan, thank you. Anaman, baca Quran online perlu berpakaian menutup aurat seperti bertudung dan berbaju kurung. Dia yang terbaiknya kita menjaga adab lah. Kan, kita baca Quran walaupun seseorang ataupun online di rumah, online ialah online kat mana-mana lah, ataupun apa tu, kita di rumah seseorang tengok pegang handphone ke apa dah online, ataupun ialah adabnya menjaga aurat lah, itu yang terbaik. Maksud dia kalau orang perempuan kot dia nak baca Quran dalam keadaan dia tak pakai tudung ke apa, itu tak apalah, dia seorang-seorang, dia di rumah dah. Cuma maksud saya adab tu jangan sampai orang lelaki, contoh dah, orang lelaki seluar pendek lepas tu baca Quran, nampak kena tak? Dia macam tak cantik lah kan. Sebaik-baik biar kita beradab dengan Quran. Ingat tak masa kita mengaji dulu? Masa kita mengaji kecil-kecil dulu tak? Masa kita kecil-kecil dulu, kita mengaji dulu. Jadi sahabat, teruskan menonton, teruskan share. Terima kasih. Norarianti Razak,
Khairul N Abu Bakar Osman, ni abang Karim Pin ni tadi. Perak ke mana tu naik kereta tu. Pak Din, tolong intai sikit Abu kita ni. Ustaz jangan cepat-cepatkan kuliah ni, tak puas dengar. Mak bukan masalah cepat-cepat, tak apa. Kalau tak puas dengar, pukul 10 lagi ada satu lagi channel yang sama juga, channel yang sama. KTB tu slow sikit. Okey, tak apa. Sebab saya kan, saya sebut hari ni ada 3 live kan. Habis pukul 9 ni saya akan rehat sekejap. Yalah, kena berehat lah kan, nak ambil nyawa ni, ceramah ni kan. Lepas tu nak study sikit, bukan boleh main bismillah brom jalan gitu je. Tak. Terima kasih sahabat Arifin Rahim, penyanyi pesuara merdu daripada Kumpulan Hijaz. Sahabat nak panggil Kumpulan Hijaz menyanyi lepas ni, tu Arifin Rahim tu ada dalam tu. Sorry bang, promosi sikit. Aisyah, terima kasih. Rohaidah Saleh, terima kasih. Saya baru nak belajar membaca Al-Quran, doakan saya. InsyaAllah kita doakan Puan Rohaidah. Kak Maimanah, DQ Ustaz Uwais selalu ingat. Betul. Nak baca Quran ni ada wuduk yang terbaik sekali lah. Kan, pasal apa? Pasal kita kena ingat Quran ni dia direct daripada Allah, direct, langsung daripada Allah. Kita kata 100% memang kalam Allah dah. Allah ibarat nak bagi faham, Allah bercakap dengan kita dah. Allah bercakap dengan kita. Kan saya sebut itu hari, bila kita nak bercakap dengan Allah, dirikan semayang. Sebab bila kita solat tu, kita bercakap dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Pagi tadi kita baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah bagilah hidayah pada kami, ya Allah. Itu kan bercakap tu. Kita nak bercakap dengan Allah, itu nama dia solat. Kalau rasa dah penat kan cakap dengan Allah saja, ambil semayang, pergi semayang. Tapi kalau kita nak dengar cakap Allah, itulah Quran. Itulah dia Quran. Jadi ingat, nombor 2 tadi ni kan tak habis ni kan. Saya rasa 3 benda yang Allah murka tu kena sambung besok. Tak dan ni kan. Tak dan. Zunaida share dulu, nanti tengok beres. Sharekan aja lah, insyaAllah. Patutlah Ana Cik Pak siram pokok bagi ayam makan. Best kan kuliah Ustaz. Jom ajak geng Australia. Berjiran. Berjiran di mana tu? Berjiran di Australia. Macam-macam kita ni kan, canggih lah. Hamiza, bila nak solat, bila nak bercakap dengan Allah, solat. Betul. Terima kasih Kak Ruby. Terima kasih pada Allah lah, saya ni tak ada apa-apa lah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tengok semangat punya pasal, muka surat pun dah hilang. Muka surat pun dah hilang. Okey, so keputusan saya tadi awal-awal kita baca hadis, 3 benda yang kalau kita buat Allah redha kan, dan 3 benda yang kita buat Allah murka. So yang 3 benda yang kita buat Allah murka, saya postponekan besok. So kita perhabiskan dulu untuk hari ini sampai pukul 9. Kak Wan, Waalaikumsalam Kak Wan, baru masuk. Kak Wan, orang kuat Masjid An-Nur. Tak apa Kak Wan baru masuk. Okey, sebab sehari pukul 10 kita sambung kuliah muslimat afalah. Di channel yang sama Kak Wan, insyaAllah. Nanti Kak Wan boleh join sekali ya, kalau tak sibuk. Kak Wan ni dia sama pergi haji dengan saya kan, 2000 apa Kak Wan, 2009 2010 kot, 2009. Izzat Idris Kelang, kau ni saya Kolang aja. Kelang clear. Kak Asmah, Ustaz berdosa apa tu, berdoa saka kalau kita suruh solat anak buat tak tahu je.
berdosakah kot kalau kita suruh solat anak buat tak tahu. Baik. Tugas ibu bapa ni dia mendidik lah kan, mendidik. Kan Nabi kata didik anakmu dengan solat umur 7 tahun kan. Dan rotan dah dia bila umur dia dah meningkat 9-10 tahun. Rotan tu maksud dia mendidik lah. Dan hari ni saya tengok sahabat sekalian, apa tu, anak-anak kita ni, sebab saya tengok anak saya pun yang sekolah pasti kan, baru 5 tahun, yang laki yang selalu interframe masa doa tu lah. Kak Wan 2010. Okey, betul saya dah lupa lah, 2009 2010 itu kan. Jadi ya selalu interframe masa doa saya tu kan, tapi ini dia tengah syahid ni, tak orang KL ni. Jadi saya tengok apa tu, budak-budak ni pun dah macam-macam ayat dia hafal. Tu baguslah kan, bila kita hantar pada tadika ataupun sekolah-sekolah prasekolah yang Islamik tu, maknanya itu kebaikan dia. Jadi tugas mak ayah selain ibu bapa di sekolah, selain guru-guru di sekolah yang membantu pendidikan, maka kita mak ayah pun kena ambil tanggungjawab kan. Bila PKP ni baru kita tahu susahnya nak mendidik anak tau. Yang selama ni kita lepas tangan kan, lepas tangan dekat cikgu kan, cikgu sikit-sikit, cikgu lepas tu tuduh pula cikgu makan gaji buta PKP, naya ke cikgu tau. Tapi yalah, ada juga rezeki cikgu-cikgu kan yang bekerja ni, ada juga ujung bulan cucuk-cucuk dinding tu keluar duit. Ni yang ustaz-ustaz yang ustaz-ustaz ni kan. Tapi tak apalah, rezeki tu ada, yang risau, insyaAllah dah. Jadi berdosa ke tidak, maknanya kita dah didik yang terbaik. Kalau anak tu tak buat juga, anak tu berdosa. Tapi tugas kita usaha sebaik mungkin. Benda tu hidayah Tuhan lah. Yang penting kita dah ajar, kita dah tarbiyah, kita dah pesan, kita dah hamuk dia cukup-cukup kan, dengan cara yang sewajarnya menurut landasan agama. Itu tanggungjawab kita lepas lah. Jadi apa pun sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya pada kita hari ini adalah memastikan perjalanan hidup kita ni biar betul-betul berpegang teguh dengan tali Allah. Ustaz makan nasi. Apa Pak Din? Soalan lain macam. Cucuk dinding keluar duit. Iyalah, mesin ATM kan. Kalau ustaz cucuk ni tepuk dinding tak keluar benda tak. Jadi sahabat sekalian, minta maaf ni kuliah santai-santai beginilah. Sebab banyak anak dia kuliah ni tu yang kadang entah ke mana-mana merepek tu kan. Tapi merepek yang yang elok lah, insyaAllah. Baik, ni jangan kacau saya nanti kejap. Jangan kacau. Komen dan diam dulu sekejap ni. Kita tengok nombor 3 pula. Baik, nombor 2. Betul, Rozinis Rahman, baru kita tahu susahnya nak handle anak-anak di rumah kan. Yang seorang melompat, yalah, seorang Ultraman, seorang Doraemon, seorang Keluar Man, seorang Plastic Man, seorang Pac-Man, semua ada kan. Watak tu semua ada. Itulah kita hadap dalam rumah. Yang selama ni bayangkan cikgu di sekolah, satu guru 40 murid nak dihadap, tak keserabut kepada cikgu. Lepas tu kita tuduh pula cikgu macam-macam kan. Sian kan cikgu. Yalah, kita bantu-bantulah. Kak Syam terlewat sikit lah, tak apa Kak Syam, sekejap lagi pukul 10 kita punya kuliah Masjid Al-Falah, don't worry. Nurati, betul, tanggungjawab. Ni yang saya sebut ni, tanggungjawab orang tua mendidik anak. Selebihnya kita serah pada Allah. Ustaz, baca Quran dalam phone sama ke fadilatnya macam baca guna kitab? Tak sama. Sebab ulama kata bila memegang ni, contoh ni katalah Quran, bila kita pegang macam ni, dia punya fadilat, dia punya barakah, dia punya kelebihan, dia punya keberkatan tak akan sama. Sebab yang dalam phone kita tu hanya apps, application,
aplikasi, kan? Yang Quran ni dipanggil mushaf. Yang terbaik kita baca dengan mushaf. Sebab bila dengan mushaf ni kita lebih tertib tak? Lebih tertib. Ada wuduknya, pakaian dia pun kemas sikit. So kalau baca handphone dalam Quran, baca Quran dalam handphone, terbalik kan? Kepala dah pening. Terbalik. Baca Quran dalam handphone. Bukan baca handphone dalam Quran, baca Quran dalam handphone. Kan kadang kita baca ambil lunjuk kaki ya, pasal pegang handphone, pegang je tu betul baca kan. Kadang sampai naik kaki sebelah lah, macam-macam gayanya kan. Jadi bila dengan mushaf ni, kan dia lebih tertib kan. Ada wuduk. Handphone tak ada wuduk pun tak apa kan. Itu kalau memang itu yang terbaik sebenarnya. Kok mana pun ikhtiarkan dengan apa tu, mushaf ataupun mashaf kitab Quran tu lah. Okey. Tak makan gaji Bob. Pak Den tu suka melawak Bob kan. Dia KTB. Saya anak-anak semua alhamdulillah. Abang Nasi orang kuat Gombak bla-bla. Apa nama tempat Bangang dekat taman, apa ke namanya, Bolton kan. Kat situ lah. Layan cucu. Terima kasih Ustaz, sebab saya selalu guna phone. Alhamdulillah, insya-Allah saya akan guna Quran. Sama lah, bukan Ana Cik Pa, bukan Darussalam Harun. Saya pun sama tak. Sekarang ni kita ubah buat macam ni. Kita hanya membaca dalam handphone bila kita rasa kita tak sempat dah untuk mushaf. Maksud dia mungkin dalam kereta, mungkin dalam kereta, kalau orang lelaki hantar bini, dropkan bini dekat pasar raya, dia malas nak turun 10 minit, pegang handphone baca Quran. Jenis-jenis gitulah. Maksudnya yang bukan yang masa-masa yang kita sempit. Tapi saya selalu kalau guna apps dalam handphone ni untuk Quran ni, saya guna ketika nak rojak lah. Macam saya ada teringat apa-apa kan, saya nak search, itu saya guna tu lah, senang sikit kan. Bila kita type, dia keluar laju sikit dia punya result dia tu. Jadi kita pun tak teringat surah mana kan. Itu saya selalu buat macam tu lah. Tapi bagus juga kita baca Quran menggunakan handphone daripada langsung tak baca. Boleh faham Saya tidak kata bagus baca Quran dalam handphone. Saya kata bagus juga daripada langsung tak baca Quran. Jadi bahasa mudah dia gini, bagi tiap-tiap orang Islam, tolong mesti ada dalam handphone kita apps Quran, mesti ada, ataupun hadis. Saya ada satu app yang saya pernah share, ensiklopedia hadis daripada Indonesia punya apps, tapi berbayar lah, setahun RM48 kot. Tak adalah mahal mana kan, setahun kita subscribe tu setahun. Tapi memang best lah. Saya kalau nak rojak hadis, saya cari dalam tu, dia ada tulis hadis tu apa, sahih, dhaif, hadis lemah ke apa, semua dia ada tulis. Kalau dia tak pasti, dia tanda dengan tak pasti lagi. Baguslah, senang nak rojak kan. Itu maknanya teknologi yang kita kata memudahkan kita lah. Jangan dalam handphone kita ada TikTok kan. Kalau TikTok ni, tengok jugalah penggunaan. Yang baik tu ada juga, bukan kita nak kata semua tu tak elok lah. Yang baik pun ada juga, insyaAllah. Kalau baca Quran ada dua bahasa baca, Rumi dan Jawi, pahala ada tak? Baca merangkak rojok yang Rumi. Macam saya kata tadi, pahala tetap ada. Pahalanya tetap ada. Kan? Ialah bila kita lancar,
orang yang fasih dia akan baca Quran yang tulisan Jawi lah, yang berbentuk Arab tu lah, Quran tu lah, Jawi tu. Tapi untuk orang yang baru-baru nak belajar mengangkat-angkat, dia boleh refer juga kepada yang berbahasa Melayu tu, yang macam Rabbana dia je Rabbana, contoh gitu kan. Itu maksud dia, saya rasa itu maksud Alina ni. Jadi boleh, tak ada masalah untuk rojokan sementara sehingga kita dah mula nak memahirkan tu. Pahala tu tak ada, saya dah kata dah tadi, kalau merangkak lagi besar pahala. Cuma jangan baca Quran sambil merangkak, itu saja. Boleh faham no? Sambil merangkak macam biawak tu, tu tak salah. Baik, Habib, nanti kejap. Yang ketiga, saya nak perhabiskan ni. Daripada tadi nak perhabis tak habis-habis. Yang ketiga, kata Nabi SAW, untuk mendapat redha Allah, yang ketiga, hendaklah kamu meletakkan taat setia kepada orang yang telah diserahkan urusan kalian oleh Allah. Okey, sekejap. Satu lagi Ustaz, ada seorang kawan tapi dah hampir lama juga saya dah minta maaf, tapi dia tak terima salam saya depan sebab salah dari seorang kawan. Apa dia tu? Dia macam ni, kalau kita dah usaha dah minta maaf tapi dia tak respon, itu ulama kata tugas kita selesai lah. Kita dah usaha dah untuk mempertautkan balik kan. Kita dah minta maaf, kita dah hantar WhatsApp, kita dah call dia tak jawab, kita WhatsApp dia dah blue tick tak balas. Memang kita minta maaf sungguh dengan penuh keikhlasan kan. Kita menyatakan kesilapan kita dan sebagainya. Maka ulama kata bahagian kita selesai. Itu bahagian dia, itu dia punya hal. Sebab kita dah selesai, kita dah cuba mentaut. Sebab itu ulama kata jadilah orang yang mentautkan, bukan memisahkan silaturahim. Itu kita kena jaga. Ustaz, kita tak pandai tang tajwid kan, kalau pandu handphone kan tepat, kita ikut handphone kan tepat dan lancar. Maknanya kalau yalah sekarang ni pun ada Quran yang bertajwid, yang mashaf pun ada kan, yang kala-kala handphone pun ada, jadi terpulang lah. Tu saya kata tadi, untuk handphone ni kalau boleh kita guna yang emergency lah, maksud dia masa tak ada wuduk kan, kita boleh baca lah, tengok handphone atau nak buat semakan, tu boleh pakai lah, tak ada masalah pun sebenarnya. Kan, tapi yang maksud saya tadi, yang paling terbaik ialah mushaf lah, itu yang terbaik. Dia hari Syak ni kata ulama, berdasarkan hadis Nabi SAW, memang tak boleh puasa lah. Walaupun dia biasa buat puasa sunat Isnin Khamis ke apa, memang tak digalakkan berpuasa. Sebab hari Syak ni dipanggil hari Syak lah, kan, menentukan puasa atau tidak. Sebab ada hadis Nabi kata jangan kamu berpuasa sehari, lebih kurang macam tu lah maksud hadisnya, sehari dua sebelum Ramadan. So kita elakkan lah, tak payahlah puasa, pasal dari Jumaat tu nak puasa lah, takdir Allah hari Jumaat tu kita puasa. Jangan kata sehari, sebulan terus kan. Jadi buat-buat berehat dulu kan. Minggu ni kita rehat, hari ni Selasa kan, Rabu, Khamis, 3 hari ni rehat lah, untuk darah cukup kan. Nanti kita puasa insyaAllah. Baik, saya nak habiskan. Nak habis tak habis ke? Yang ketiga, maksudnya nak dapat redha Allah, Nabi kata tolong taat pada pemimpin.
taat pada pemimpin yang dilantik di kalangan kamu, yang Allah dah serahkan urusan itu pada mereka. Kita kena taat selama arahan yang mereka keluarkan itu tidak bercanggah dengan agama. Arahan yang dikeluar oleh pemimpin itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Kalau pemimpin kata rakyat Malaysia digalakkan minum arak, itu tiap wajib taat. Rakyat Malaysia digalakkan Ramadan kali ini tak payah puasa, itu elok diterajang je pemimpin tu. Itu contoh, kan? Tapi bila dia keluarkan arahan yang apa tu, yang terbaik, contoh duduk diam-diam, jangan ke sana kemari, ke sana kemari ke sana ke sini lah. Habis di hip hopnya ucapan PM tu kan. Bila arahan tu elok, macam hari ni tak, bila kerajaan kata duduk di rumah, jangan keluar, kita taat, besar pahala. Nabi kata bila berlaku satu wabak, kamu tidak keluar daripada kawasan wabak itu, ataupun kawasan yang dilanda wabak tu kamu tak pergi, atau kamu tidak keluar daripadanya, mana duduk diam-diam, bahasa mudahnya duduk diam-diam, Nabi kata kamu dapat pahala mati syahid. Walaupun kita tak mati dalam COVID ni, kita hidup ni, insya-Allah hidup kita kan sampai raya haji, sampai tahun depan, COVID pun dah tak ada, insya-Allah dalam masa terdekat kita hidup, maka dapat pahala mati syahid. Itu hadis. Jadi apa sahaja arahan pemerintah, kita kena akur, insya-Allah. Zaini Nordin, kalau nak belajar baca Quran ni tetap kena berguru. Betul kan? Betul. Yang terbaik adalah berguru, kan? Sebab Quran ni dia ada lenggok makhraj dia, kan? Lidah nak sentuh gigi ke tidak, lidah tu nak naik ke langit, nak terkeluar sikit ke kok mana tak, itu kena ada guru lah. InsyaAllah. Baik, sahabat sekalian, itu yang saya boleh share sedikit pada pagi ini. Yang tiga lagi yang dimurkai Allah, kita sambung besok kan. Bukan apa, saya seronok melayan tuan-tuan ni, itulah jadinya tu, tak dan nak baca. Jadi saya minta maaf, ada mungkin barangkali catatan tuan-tuan yang saya tak sempat nak baca, kan. Saya tak dan nak baca. Cuma saya ucap terima kasih lah semua yang share, semua yang komen, semua yang kongsi, semua yang bertanya, yang memberikan pandangan. Saya ada 1-2 pengumuman ringkas. Terima kasih. Yang pertama, pukul 10 ni ada satu lagi kuliah, dia audio kuliah juga, insya-Allah. Dan yang kedua, pagi ni sebenarnya saya buat live ni guna satu apps, dipanggil live broadcast. Jadi saya pun baru mencuba-cuba je sebenarnya, kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat laptop saya warna merah tu, ni kat laptop ni kan, ada nombor akaun 564221632090, akaun Nur Iman Tijarah. Jadi kalau ada sahabat yang lebihan rezeki nak menyumbang, ya, dalam akaun itu dipersilakan. Sebab akaun ni saya guna untuk kebajikan dan kerja dakwah. Kerja dakwah ni macam-macam lah, dengan live kita, dengan ustaz-ustaz yang sebahagiannya, bukan sebahagian besar yang orang kata tersangkut jugalah mata pencarian dan sebagainya tak. Jadi kita akan guna dana tu untuk tabung kebajikan dan kerja-kerja amal dan kerja dakwah. Sebab dekat saya pun ada beberapa individu yang memang kita kenali, mereka ni sangat susah, hari biasa pun susah, apatah lagi musim-musim PKP ni lah. Jadi dekat akaun tu ada nombor telefon saya atas sekali tu. Jadi sahabat yang dah menyumbang ke apa, boleh WhatsApp lah, kan. Ataupun dekat transport online tu boleh tulis infak ke apa, ataupun derma ke, sumbangan ke apa ke lah, tulis je lah yang senang kita nak faham.
supaya kita boleh buat pengagihan wang tersebut dengan qadar yang terbaik lah, insya-Allah. Itu ada nombor akaun tu, sahabat boleh simpan. Esok-esok ada gaji tak, ataupun tak ada gaji ke, ada duit nak sambung pun boleh, insya-Allah. So, nombor 3 perkara yang Allah murka, yang tu kita sambung besok. Dan insya-Allah kejap lagi pukul 10 kita ada satu lagi live. Pukul 10 kita akan baca kitab Al-Azkar, hadis Imam Nawawi. Lebih kurang tajuknya macam mana kita nak bertaubat selepas kita membawang. Selepas kita membawang pula, mengumpat, kan, mengumpat atau sangka buruk, macam mana kita nak taubat. Kita akan bincang pukul 10, ya. Jadi ramai dah angkat tangan nak menyumbang tu, kan. Terima kasih lah banyak-banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah murahkan lagi rezeki kita semua. Sebenarnya saya nak lancarkan kutipan ni Ramadan, tapi yalah, Ramadan pun 2-3 hari je, kan. So hari ni saya buat test live tu dengan apps yang baru. Jadi insya-Allah siapa yang nak menyumbang dipersilakan. Yang tak menyumbang pun tak ada masalah, benda sunat saja, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita. So kita jumpa besok. Betul tu Kak Syam, Maybank tu, Nur Iman Tijarah. Terima kasih pada semua. Terima kasih yang komen, yang memberikan soalan, yang beri pandangan, yang bergurau, yang best tajuk membawang. Memang best. Kak Tun, sekejap lagi pukul 10 kita jumpa dah. Boleh dah olah sikit isu kahwin online. Nak olah kat mana tu, kan? Sebab yalah, dia fiqah ni ada pandangan boleh, ada pandangan tak boleh, kan? Dia gitulah. Jadi dah Menteri Agama melalui Jabatan Mufti Wilayah, mereka kata boleh. Boleh itu berdasarkan semasa. Ada ulama kata boleh berdasarkan kekangan semasa. Online lah, kekangan semasa, tak boleh keluar, tak boleh jumpa, tak boleh itu, tak boleh ini, kekangan semasa. Dan ada juga ulama tambah hanya untuk pernikahan pertama saja. Tak. Yang Darussalam Harun ni kalau ada niat-niat yang lain tu buat-buat tenang dulu lah. Tak. Itu tunggu habis PKP tu. Tak. Itulah lebih kurang lah. Jadi kita nak ulah panjang pun kita pun tak mahir, sebab benda ni dia panggil benda yang baru, kan. Jadi bila kita baca balik apa yang dikupas-kupas tu, itu kita boleh pegang lah. Sebab fiqah dia memang macam tu, boleh tak boleh, harus, makruh, sunat. Dia gitu je, pusing-pusing situ juga perginya, kan. Dalam IG Instagram Ustaz ada tak buat ceramah? Ruslina Mak Lasim, boleh, ada 1 jam lagi untuk kita buat kerja apa yang patut, luruskan kaki ke apa, kan. Zaman ni pukul 10 tajuk apa? Saya dah sebut tadi, kan. Tajuk dia bagaimana kita nak bertaubat selepas kita membawang. Tajuk canggih. Lepas kita mengumpat, lepas kita sangka jahat. Itu yang tu. Kak Ruby, saya punya Instagram ni ada, tapi Instagram saya Rahim Nasir 74, kan. Itu Instagram saya lah, tapi tak pernah lagi lah buat live dalam tu, kan. Tak pernah lagi lah setakat ni. Saya lebih prefer kepada Facebook. Kalau ada nak bersembang, apa orang panggil, sembang kan, IG kan boleh sembang berdua, kan. Boleh invite tak ada masalah. Malam-malam sikit kita sembang nak. Sembang je lah. Baik, itu saja. Terima kasih pada semua yang menonton, yang komen. Memang best. Tajuk untuk bersihkan hati, memang best. Kitab Al-Azkar pukul 10, pukul 10 kejap lagi, 10 pagi tau, bukan 10 malam. Sejam lagi, insya-Allah. Jadi terima kasih. Terima kasih juga kepada yang bakal infak dalam
akaun yang tertera Maybank gambar rimau tu, Rozinis. Yelah, saya lahir tahun 74. Kalau nak bagi hadiah boleh, kena tunggu 19 Ogos. Birthday saya 19 Ogos 74. Betul Darussalam Harun, ada hikmahnya PKP ni. Betul lah. Dan kami pun seustaz, alhamdulillah lah, saya tengok adalah rezeki tu kan. Beberapa surau masjid, korporat hubungi kami nak buat kuliah online untuk staf dorang, untuk umum, macam-macam. Besok pun saya ada kuliah dengan Selcom, nanti dengan UMW kan, diorang panggil macam-macam, tapi buat di rumah aja kan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Sebaya Rozinis, tahun 74 juga lah tu, sebaya lah kita. Zahri Sofia, Waalaikumsalam. Zamani, terima kasih Ustaz. Kalau Tuan Guru sebut nama kita masa kuliah lagi berkat. InsyaAllah, insyaAllah saya akan sebut nama-nama yang keluar kat komen ni kan, InsyaAllah saya cubalah. Terima kasih Kak Ruby, dan follow apa tu, Instagram InsyaAllah. Nurati, Ruslina, Mak Lasim, terima kasih. Kita halalkan semua. Kak Fatimah tadi, saya lupa lah. Nampak dah tadi kat atas tu kan, Kak Fatimah kena jaga ibu. Allahu Akbar. Besar pahala Kak Fatimah, InsyaAllah. Kok mana pun, ialah ibu ni dia kadang-kadang, kita tua jadi ibu besok pun macam tu lah kan. Dia punya ragam dia tu lain sikit kan, kena sabar banyak lah. Saya pun, ialah ibu saya pun dah meninggal baru ni 27 Februari. 81 tahun macam tu umur dia. Kak Comel dari Singapura, macam mana nak derma? Saya rasa boleh guna Maybank to you Singapore kan, ada. Sebab ada kawan-kawan Singapore dalam ni, macam boleh sebut kot nama dia. Adalah saya tak sebut lah nama dia. Selalu juga bagi infak dekat saya untuk kegunaan kebajikan yang saya sebut. Jadi Kak Comel ni boleh try lah, tengok. Saya rasa boleh kot, sebab kawan-kawan Singapura ada buat. Dia masuk ke Maybank yang saya bagi tu. Apa-apa hal boleh WhatsApp saya lah, nombor saya ada kat atas tu kan, 019-243-7476, InsyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan-urusan kita semua, InsyaAllah. InsyaAllah Adib, lepas PKP kita sambung kuliah di Al-Kausar, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita jumpa pukul 10. Saya mengundur diri, nak berehat sekejap, nak tengok-tengok apa yang patut. 40 minit kita berehat. Nanti pukul 10 kita sambung sekali lagi dengan kuliah yang lebih panas. Tajuknya bertaubat selepas membawang. InsyaAllah. Terima kasih. Dah tuan-tuan komen lagi, saya kena baca pula lah. Aduh, kan, nak tunggu bulan puasa takut tak sempat. Betul. Muda dari saya jadi ustaz, saya tua tak jadi ustazah. Tak apa, tak semestinya hidup ni kena jadi ustaz, kena jadi ustazah kan. Yang penting baik. Yang penting kita jadi orang yang baik. Bukan orang baik itu mesti ustaz. Ustaz pun kadang-kadang tak tentu baik tak. Orang yang baik itu kadang-kadang dia engineer, tapi engineer yang baik. Dia pilot yang baik. Dia driver taxi yang baik. Suri rumah yang baik. Macam tu tak. Jangan kecil hati tak jadi ustazah, buat tenang, insyaAllah. Al-Fatihah buat ibu ustaz, insyaAllah. Amin. Dengan ayah saya juga. Ayah saya pun meninggal lah tahun 91. Saya terkata 5 masa tu. Baik, terima kasih banyak. Kita jumpa pukul 10 insya-Allah, bismillah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Lama tak dengar kuliah ustaz dekat Memos. Dah pindah ke di army? Lama tak dengar tu pasal apa? Dah pindah kot.
Entah tu dah pindah ke sibuk tak sempat nak turun dengar-dengar kuliah tu kan. Dia salah satu lah tu. Kadang-kadang kerja luar, kadang sibuk kan, macam-macam. Tapi tak apa, bila sempat kita dengar, insyaAllah. Baik, itu saja. Terima kasih. Banyak kali dah ni, itu saja kan, tak berhenti-henti kan. Allahu Akbar. Current tuan-tuan tu kuat sangat. Itu yang jadi masalah. Baik, kita jumpa pukul 10. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tengok.